Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Sebelum kita bermula, pastikan anda sudah bersedia. Pertama, fokus sepenuhnya. Kedua, anda digalakkan untuk merujuk buku teks sambil mendengar. Ketiga, catatkan isi penting sebagai nota. Akhirnya, kalau ada soalan, tinggalkan di dalam ruangan komen di bawah video. Adakah murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar. Topik kita pada hari ini ialah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kejar kekayaan, hilang keamanan. Seperti yang telah kita lihat pada topik sebelum ini, Perang Pasifik bermula akibat munculnya Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia. Negara kita adalah antara negara yang pernah diduduki oleh Jepun. Mengapakah Jepun datang dan menduduki negara kita? Sila rujuk buku teks muka surat 68. Perangan pertama, baris pertama. Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Ini adalah latar belakang cerita kedatangan Jepun ke negara kita. Jepun mula datang ke negara kita dan menyerang tentera British dahulu di Tanah Melayu sebelah barat negara kita dan kemudiannya ke timur, iaitu Sarawak dan Sabah pada akhir tahun 1941. Kita bersambung dengan perenggan kedua. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Terdapat dua kata kunci di sini, iaitu faktor ekonomi dan faktor ketenteraan. Amerika Syarikat, salah sebuah negara dalam pihak bersekutu, telah menyekat ekonomi Jepun dengan menghentikan ekspor minyak kepada Jepun. Ini menyebabkan Jepun mula mencari jalan untuk mendapatkan minyak untuk keperluan ekonomi melalui ketenteraan. Perenggan ketiga. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Kata kuncinya mengeksploitasi kekayaan bahan mentah. Negara kita kaya dengan bahan mentah seperti getah dan minyak. Jepun ingin mengeksploitasi. Maksudnya, Jepun mahu menggunakan bahan mentah di negara kita untuk kepentingan negara Jepun. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah untuk apa? Kita lihat kata kunci seterusnya, iaitu keperluan perindustrian dan operasi ketenteraan. Pertama sekali, keperluan perindustrian, iaitu untuk digunakan dalam perusahaan kilang di Jepun yang sudah berkembang maju selepas Maharaja Mikado Meiji melakukan pembaharuan Meiji untuk memajukan Jepun. Kedua, operasi ketenteraan,
Jepun juga memerlukan minyak untuk menggerakkan kenderaan tentera atau jentera perang untuk Perang Pasifik. Perenggan keempat. Sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutama di Miri dan Lutong. Di manakah kawasan yang kaya dengan minyak di negara kita? Salah satunya yang menjadi sasaran atau target utama Jepun ialah Sarawak. Seterusnya, kita lihat perenggan kelima. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Faktor kedatangan Jepun yang seterusnya adalah untuk meluaskan kawasan kekuasaannya meliputi kawasan yang dimerahkan dalam glob ini. Seperti yang kita lihat sebelum ini, Jepun ingin membentuk Orde Baharu Asia. Orde itulah yang dinamakan Kawasan Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur Raya. Jepun ingin menyatukan semua kawasan ini, termasuklah negara China, Manchuria, Vietnam, Filipina, negara kita dan negara sekitar dengan Jepun sebagai ketua. Semua ini adalah demi satu tujuan sahaja, iaitu ekonomi, untuk mengejar kekayaan dan mengukuhkan ekonomi Jepun. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Kedudukan strategik bermaksud negara kita adalah di suatu tempat yang begitu baik sekali untuk Jepun. Strategik untuk apa? Strategik untuk ketenteraan. Iaitu, kalau negara Jepun meletakkan tentera mereka di sini, senang untuk mereka pergi pula ke tempat lain. Contohnya, sebelah barat negara kita ialah Semenanjung Tanah Melayu. Hujung semenanjung ialah Singapura. Kalau Jepun meletakkan tentera mereka di sini, mereka boleh merancang untuk mengambil bot untuk sampai ke Sumatera yang juga kaya dengan minyak. Di sebelah timur negara kita pula ialah Pulau Borneo, di mana terletaknya Sabah dan Sarawak. Kalau Jepun meletakkan tentera mereka di sini pula, mereka boleh menggunakan bot untuk sampai pula ke kawasan ini, iaitu Pulau Jawa. Oleh itu, ingat murid-murid, kata kuncinya ialah kedudukan strategik. Secara kesimpulannya, 3 kata kunci untuk faktor mengapakah Jepun datang ke negara kita ialah bahan mentah, Asia Timur Raya dan strategik. Apa yang strategik? Kedudukan strategik. Murid-murid boleh rujuk slide ini untuk ringkasan seluruh isi dan huraian untuk topik ini. Mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Jadi, marilah kita fikirkan murid-murid, apakah yang dapat kita belajar dari topik pada hari ini? Faktor kedatangan Jepun. Mengapa pula ya kita perlu belajar tentang ini? Adakah kerana orang Jepun bijak memajukan negara mereka? Tetapi,
Apabila berperang, banyak pula orang yang mati dan banyak tempat yang habis dimusnah oleh bom. Adakah apa yang Jepun inginkan itu sesuatu yang mereka perlukan untuk teruskan hidup? Bolehkah mereka terus hidup tanpa minyak? Bolehkah mereka terus hidup tanpa kilang? Tentunya boleh. Sebenarnya, manusia hanya perlukan apa untuk teruskan hidup? Kalau adanya oksigen, air dan makanan, pasti sudah tidak akan mati. Betul tak murid-murid? Jadi, keperluan industri yang Jepun inginkan hanyalah kekayaan semata-mata yang tidak semestinya diperlukan. Berbaloikah kita berperang untuk itu? Tidak berbaloi. Jadi, iktibar yang kita dapat belajar pada hari ini, antara kekayaan dan keamanan, manakah yang lebih penting? Tentunya keamanan. Justeru, kita harus mengamalkan hidup sederhana dan mengelakkan peperangan untuk mewujudkan keamanan dunia. Contohnya pada hari ini, apabila kita pergi membeli barang keperluan di pasar raya, belilah hanya yang diperlukan sahaja supaya orang lain juga dapat membeli barangan yang mereka perlukan. Sudah sampai penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pembelajaran pada hari ini dapat memanfaatkan murid-murid dalam kehidupan anda. Dengan itu, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.